أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا
أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم. Ingatlah semasa orang-orang munafik lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, biarkan kami mengambil sedikit dari cahaya kamu. Lalu dikatakan kepada mereka secara mengejek-ngejek, baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana, serta diadakan di antara mereka yang beriman dan yang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya mengandungi rahmat, yakni syurga dan nikmat. Dan di sebelah luarnya dari situ terdapat neraka dan azab seksa. Pada saat itu mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaul dengan kamu di dunia dahulu? Orang-orang yang beriman menjawab, benar. Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik. Dan kamu telah menunggu-nunggu kebinasaan umat Islam. Dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama. Serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong untuk mencapai maksud kamu. Sehinggalah datangnya maut yang ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Dan selain itu, kamu pula diperdayakan oleh bisikan syaitan dengan pengampunan Allah semata-mata dan melupakan azabnya. Oleh itu, pada hari ini tidak diterima penebus diri dari kamu dan tidak juga dari orang-orang yang kafir. Tempat tinggal kamu ialah neraka. Nerakalah sahaja penolong kamu. Dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hadid. Ini surah yang bermaksud besi. Surah yang ke-57 pada juzuk yang ke-27. Bermula ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik. Sama ada lelaki maupun perempuan. Bagaimana keadaan paling hina yang akan ditempuh oleh orang-orang munafik di hari akhirat kelak. Berupa pelbagai azab Allah SWT dan juga segala bentuk penghinaan atas perbuatan mereka dahulu di dunia. Dan Allah Ta'ala menyebut apakah punca orang-orang munafik itu muncul. Dan punca orang-orang munafik itu diazab oleh Allah SWT. Dan Allah Ta'ala menjelaskan juga pada hari kiamat kelak tidak ada pembantu dan penolong bagi orang munafik. Melainkan mereka berada dalam azab api neraka. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan
perintah Allah Ta'ala kepada manusia sejagat untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga melakukan infak, yakni bersedekah. Dan ini adalah simat atau akhlak orang-orang beriman. Akhlak orang beriman itu ialah mereka ikhlas dalam mentaati Allah dan istiqamah. Mereka menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membelakangi hawa nafsu dan kehendak mereka. Dan mereka menjadikan dunia sebagai jambatan akhirat mereka. Mereka nafkahkan harta yang Allah kurniakan kepada mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka sentiasa berjihad bagi menegakkan agama Allah. Dalam hati mereka ada kecintaan yang tinggi untuk melihat Islam ini tertegak dan agama Allah Subhanahu wa taala tersebar, dan untuk melihat kemenangan kepada Islam, sehingga mereka menjadikan diri mereka dan harta mereka sebagai cagaran. Dek kerana itu Allah Taala menyebut tentang kemuliaan orang-orang beriman pada hari akhirat kelak, itu cahaya-cahaya yang mengelilingi mereka, yang mengelilingi di hadapan mereka, di kanan mereka. Di samping mereka diberi khabar gembira dengan syurga, mereka kekal di dalamnya, dan Allah Ta'ala mengisytiharkan mereka sebagai orang yang mendapat kejayaan yang agung dan unggul. Maka bila sebut orang beriman yang berjaya, maka Allah sebut satu spesies manusia yang pura-pura beriman, yang duduk dalam kelompok orang beriman, yang melakukan ibadat orang beriman, tapi dalam hati mereka benci kepada Islam, ragu pada kebenaran, bukan ingin melihat Islam itu jatuh, bukannya naik. Mereka lebih gembira kalau orang kafir yang menang. Mereka lebih gembira kalau syariat ini ditekan. Dalam keadaan mereka bersama-sama orang Islam dalam pelaksanaan ibadat zahir. Tetapi ibadat batin mereka, yang ketulusan, keikhlasan mereka tidak ada. Maka Allah mendedahkan keadaan mereka yang paling hina di hari akhirat kelak. Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Hari di mana? Berkata hari di sini ialah hari kiamat. Kerana ketika mana di dunia tak dapat dibezakan orang munafik dan orang beriman. Tak dapat beza. Bahkan Nabi SAW, ketika mana Rasulullah mengenali orang munafik, Nabi tak beritahu kepada sahabat. Melainkan disembunyikan identiti mereka untuk disimpan oleh Hudzaifah bin Yaman, iaitu penjaga rahsia Nabi SAW. Kenapa Nabi tak sebarkan? Nabi jadikan ia satu benda yang tersembunyi, cuma Nabi mengenengahkan sifat-sifat. Supaya orang beriman tidak sembrono menuduh ini munafik, ini munafik, ini munafik. Sehingga berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Tetapi orang beriman diminta mengawasi sifat. Dan sifat itu mungkin ada pada diri mereka. Kalau Nabi SAW sebut orangnya siapa, maka pasti orang melihat munafik ini cuma nama individu. Maka habis orang ni habis. Maka Rasulullah menyebut sifat. Dan kadang-kadang sifat itu ada kepada orang beriman yang ikhlas. Ada orang beriman dia baik tapi sifat itu ada. Supaya dia dapat menyingkirkannya. Dan ia sebagai proses. Supaya orang beriman, bila tahu dalam dirinya ada sifat munafik atau disebut khaslatun minan nifaq, berusaha untuk buang. Macam kita lah, kalau kita tahu dalam diri kita ada tanda-tanda orang berpenyakit, darah tinggi, kecemasan, kita berusaha untuk buang. Berusaha untuk berubat. Maka orang munafik Nabi tak beritahu fulang bin fulang munafik. Nabi tak beritahu direct begitu. Untuk satu hikmah. Namun pada hari akhirat kelak orang munafik ini dizahirkan oleh Allah. Tidak ada lagi terselindung. Ini orang beriman, ini orang munafik. Kerana itu Allah sebut, pada hari kiamat kelak orang munafik lelaki dan munafik perempuan berkata kepada orang beriman yang sebenar. Ini orang munafik ini ada lelaki, ada perempuan. Tidak mungkin munafik itu cuma lelaki. Kerana sifat orang lelaki dia akan mempengaruhi orang yang berdekat dengannya. Maka paling dekat dengannya isterinya. Dan kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya wanita mencari lelaki beragama. Supaya tidak dipengaruhi agamanya. Bila dah cari orang yang tak jaga agama, maka dengan isteri-isteri dia munafik. Sebab si isteri tidak mungkin menyanggahi sifat suami. Dia akan ikut.
Dia mungkin sanggup dalam bab-bab lain. Tetapi bab kepercayaan, akidah dia mungkin sama dengan suami dia. Kalau bab nak melancong kat mana, nak balik kampung bila, mungkin dia bercanggah. Itu berdebat tu. Tapi bab-bab yang berkaitan kepercayaan, mereka akan sama. Watak, perangai sama. Jadi tak sembahyang subuh, tak sembahyang subuh sama. Jadi tak jaga aurat, tak jaga aurat. Maka watak itu akan terselah sama. Kerana itu Allah memulakan munafik itu lelaki. Kan dia akan mempengaruhi perempuan. Maka orang perempuan juga ada munafiknya. Kata Allah pada hari kiamat kelak, munafik lelaki dan munafik perempuan berkata kepada orang beriman, unzuruna, tunggu sekejap. Naktabis, kami nak ambil. Kami nak tumpang. Min nurikum, cahaya kamu. Apa cerita cahaya? Sepakat para ulama, annas kulluhum yaumal qiyamati fi dhulumat. Di hari kiamat kelak, semua manusia dalam kegelapan. Maka setiap orang akan dibezakan dengan cahaya ketaatan mereka kepada Allah. Iman kepada Allah adalah cahaya. Sebab itu bila Allah menyebut tentang orang yang beriman kepada Allah, Allah keluarkan dia pada kegelapan kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pembantu orang-orang yang beriman yang akan keluarkan mereka daripada kegelapan pada cahaya. Bila Allah Ta'ala kiamatkan dunia ini, yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi ini dihancurkan dan digantikan dengan bumi baru dan langit baru. Dan suasana bumi baru dan langit baru di mana menjadi mahsyar, tempat berhimpun manusia, gelap. Dan suasananya ialah lapang tanpa ada pokok, tanpa ada pelindung. Seolah-olah dia mendatar sehingga dilihat nampak semuanya. Dan tanah mahsyar itu berwarna bayda, berwarna putih kemerahan. Putih kemerahan seperti terbakar. Putih dan kemerahan kerana api neraka. Maka manusia dihimpunkan pada hari itu. Terdiri daripada orang kafir, terdiri daripada orang beriman dan terdiri daripada orang munafik. Maka orang-orang kafir waktu mana mereka dihimpunkan, maka api neraka akan mengiringi mereka. Kat mana pun mereka duduk. Sehingga mereka dihumbangkan ke dalam neraka. Maka tinggal lagi faisal atau pemutus antara orang beriman dengan orang munafik. Maka dunia menjadi gelap, yang akhirat gelap. Untuk membezakan beriman dengan orang munafik. Orang kafir dah jelas masuk neraka semua. Semua orang kafir akan dipanggil hari kiamat kelak mengikut sembahan mereka. Yang sembah matahari, yang sembah bulan, yang sembah bintang, yang sembah berhala. Yang disembah akan berada depan mereka, lalu mereka mengekorinya untuk tercebur dalam neraka. Semuanya. Manakala orang yang beriman ada dua. Yang beriman betul, yang mengaku beriman. Mereka dihimpunkan dalam keadaan gelap. Dan cahaya mula mendatangi orang beriman yang soleh. Kata Nabi SAW, sebahagian orang beriman cahayanya sebesar gunung. Ada orang beriman ni baiknya dia, solehnya dia, amal banyak. Sebesar gunung. Dan ada yang lebih besar daripada gunung, cahaya dia. Dan ada orang beriman yang paling kecil cahayanya sebesar batang kurma. Batang kurma besar dah tu batang kurma. Dah besar pada torchlight. Duduk sebelah orang beriman. Dan yang paling kecil ialah cahaya yang berada di ibu jari orang beriman. Paling kecil sekali. Maka ini orang beriman yang bercampur bau kebaikan, kejahatan. Tapi mereka beriman. Mereka cintakan Islam. Mereka sedih kalau Islam ni jatuh. Cuma dia sebab hawa nafsu mereka tak boleh kontrol. Ada benda yang kekurangan mereka buat yang disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka campur aduk, ada yang baik, buruk pun ada juga. Ada hari bangun subuh bangun, ada hari tak bangun. Tapi nak bangun lah. Ada hari pergi kuliah, ada hari tak pergi kuliah. Tapi nak kuliah lah. Ada hari baca Quran, ada hari tak baca Quran. Tapi nak baca Quran. Tahu rugi tu. Kerana kelemahan. Maka sebahagian orang beriman ini cahayanya sebesar ibu jari je. Lalu mereka akan melintasi sirat, jambatan.
Jambatan jisr atau disebut sirat yang lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada belahan rambut. Maka ketika itulah yang setiap manusia memerlukan cahaya untuk melintasinya. Maka orang beriman yang paling cemerlang, wajah mereka bagaikan bulan purnama. Mereka melintasinya umpama kilat yang memancar. Sekali sampai. Ada bagaikan taufan. Bagaikan kelajuan taufan. Sekejap sampai. Ada seperti kuda yang laju. Ada seperti orang yang berjalan paling laju. Yang berlari paling laju. Yang berjalan paling laju. Dan ada di kalangan beriman. Yang disebut oleh Nabi SAW yang akhir melintas. Yang waktu mana dia melintas, dia berhenti sebab apinya sebab cahaya di kakinya terpadam. Terpadam. Bila nyala, jalan balik. Bila tak ada cahaya, jalan balik. Akhir dia jatuh. Jatuh tak jatuh dalam neraka. Terjatuh, terduduk. Lalu disambar oleh api neraka. Sambar. Dia bangun balik, terkejut. Disambar dengan kepanasan, bangun balik. Dia berjalan kemudian jatuh. Dan dia orang terakhir yang melintasi jambatan tadi. Dan bila dia melepasi jambatan, dia paling ke belakang sambil berkata, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku. Tidak ada orang paling bertuah daripada aku hari ini. Sebab dah jatuh dah. Diikuti dengan duri Sa'dan yang kait dia sekali. Tetapi dia lepas juga. Ini terakhir masuk. Yang melepasi. Manakala orang munafik, bila melihat orang-orang beriman melintasi dengan cahaya, mereka kata, wahai orang beriman, tunggu kejap, kita orang nak tumpang melintas. Unzuruna naktabis min nurikum, kami nak ambil cahaya kamu. Kerana orang munafik, mereka terpadam terus cahaya, tak ada. Sebab mereka cuma pura-pura beriman. Tak ada cahaya langsung. Yang jenis beriman tapi amalannya kurang, ada lagi cahaya dekat tapak kaki, ada dekat ibu jari. Yang ni terus tak ada cahaya. Lalu mereka harap dapat tumpang cahaya tersebut. Dan Allah menceritakan keadaan ini. Lalu kata orang-orang beriman menempelak mereka. Qila rji'u wara'akum. Baliklah semula ke dunia cari cahaya tu. Perkataan wara'akum, pulanglah ke belakang. Ke belakang di sini maksudnya pulang ke dunia balik. Dulu kat dunia tak nak cari cahaya. Tidak mau beriman, beramal soleh dengan sebenarnya. Tapi pura-pura balik semula ke sana. Jadi kamu dah sesat sekarang balik ke pangkal jalan. Balik. Ini sebagai lafaz tempelakan. Setengah ulama tafsir kata ini kata-kata malaikat. Irji'u wara'akum. Faltamisu nura. Balik semula ke dunia, cuba cari balik cahaya tu. Sebagai satu tempelakan. Sebab dahulu di sebalik mereka, perform macam orang beriman buat, tapi mereka persendakan orang beriman. Ibadat, tapi persendakan ibadat. Bergaul orang beriman, tapi persendakan orang beriman. Bukan mereka lebih memuji orang kafir berbanding orang beriman. Lebih menjaga hubungan orang kafir berbanding hubungan orang beriman. Mereka lebih menyucikan orang kafir berbanding menyucikan orang beriman. Kalau orang beriman buat salah, lalu mereka besarkan. Kalau orang kafir buat salah, lalu mereka mencari keuzuran. Mencari keuzuran. Maka ini di antara watak mereka. Dan Allah akan sebut nanti cerita mereka. Lalu kata Allah, faduriba bainahum bisur. Lalu dipisahkan orang beriman dengan orang munafik dengan sur. Sur pagar. Pendinding. Hajib. Kadang sur. Pagar besar. Yang kata Allah, lahu babun, ada dua pintu. Babun batinuhu fihir rahmah. Pintu pada dalamnya itu ialah rahmat. Yang orang beriman dan syurga. Pagar kan memang dua lah. Belah sini, belah sana. Yang dalam ni ialah orang beriman dan syurga. Dan luar tadi ialah orang munafik dan neraka. Mereka berhadapan dengan neraka. Kenapa mereka tak humbang terus dalam neraka? Sebab mereka masih mendakwa beriman. Maka Allah nak bongkar hari ni. Orang kafir terus masuk neraka terus. Di padang mahsyar lagi neraka dah ikut dia. Ni orang kafir. Disegerakan azab neraka. Orang munafik dipermainkan dahulu. Dipersendakan dahulu. Oh, mereka menyangka hari ni selamatlah kami. Tak kena. Mereka lupa apa yang mereka buat di dunia. Mereka pura-pura dalam agama. Pura-pura dalam taat. Pura-pura dalam ibadat. Mereka pura-pura bersama orang Islam tapi hati mereka dengan orang kafir. Maka mereka terpedaya seketika. Kononnya macam selamat. Maka Allah jelaskan. Waktu mereka nak tumpang cahaya orang beriman kata tak boleh tumpang. Pergi cari kat dunia. Lalu mula dipisahkan. Dengan satu benteng yang luas.
yang di dalamnya rahmat Allah, yakni syurga Allah bagi orang beriman, dan di luarnya adalah neraka dan azab bagi orang munafik. Kemudian kata Allah, yunadunahum, lalu orang munafik memanggil orang beriman daripada dalam. Dia duduk luar ni panggil jerit. Wahai orang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kamu? Kita orang sembahyang macam kamu, kita puasa macam kamu, kita buat ibadat macam kamu. Sama-sama kita pergi kuliah, sama-sama pergi Jumaat, sama-sama wukuf di Arafah, sama-sama pergi perang, sama-sama melakukan kewajiban, sama-sama melakukan amalan-amalan yang Islam suruh. Kan sama. Mana orang munafik ini? Mereka letak satu argument kenapa mereka patut punya cahaya atau paling tidak boleh tumpang cahaya, sebab mereka berperwatakan macam beriman. Kami pergi masjid bersama kamu kat dunia dulu, dan kami sama-sama pergi perang. Kami sama-sama berada di tempat di mana kewajiban diperintahkan. Kami pun ada belaka, ada. Ini orang munafik ini tersembunyi. Lalu apa kata Allah? Melalui jawapan orang beriman. Qalu, kata ahli syurga di kalangan orang beriman. Bala, betul. Kami tak nafi, betul. Memang benar. Kamu bersama kami dalam semua tempat. Walakinnakum, tetapi kamu. Fatantum anfusakum. Kamu telah memperdayakan diri kamu sendiri. Apa maksud fatantum anfusakum? Kata para ulama, maksudnya kamu telah menyembunyikan sifat munafik kamu. Kamu hipokrit dalam menunjukkan watak orang beriman. Hati kamu benci. Ini disebut fatantum anfusakum. Kamu yang binasakan diri kamu sendiri. Kamu fitnah diri kamu sendiri. Kemudian kata Allah lagi yang kedua, melalui lidah orang beriman. Wa tarabbastum, dan kamu menunggu orang Islam jatuh. Memanglah kamu pergi perang tapi tak perang. Pergi perang untuk melemahkan semangat orang Islam. Memanglah kamu pergi tempat-tempat orang Islam pergi, tapi kerja kamu untuk mengganggunya. Jadi musuh dalam selimut. Jadi gunting dalam lipatan. Duri dalam daging. Jadi api dalam sekam. Apa benda lagi nak sebut ni? Ini semua watak-watak mereka dalam menyembunyikan kejahatan. Tarabbastum, kamu tunggu orang Islam kalah. Tuan jahat orang munafik ni. Dia nak tunggu orang Islam kalah. Walau dia sama orang Islam. Dia nak tunggu orang Islam kalah. Biar orang Islam kalah. Biar masjid jadi kosong. Biar tak ada kuliah. Suka dia. Biar tidak dilaksanakan undang-undang Islam. Biar tak dia baca Quran. Biar tak dia beri bantuan sekolah agama. Biar. Semua watak dia macam tu. Lalu kita kata, siapa nak bela Islam kalau bukan kita? Andainya kita tengok. Tuan-tuan, kita tak tengok secara jelas orang Kristian yang nak menghina Kristian. Kalaupun mereka tak nak ikut Kristian, mereka backup dari jauh. Kita tak tengok orang Yahudi yang kutuk Yahudi. Kalaupun mereka tak nak bersama Zionis, mereka duduk jauh, mereka masih lagi backup Yahudi. Dan demikian juga lain. Tapi bila tang pergi kepada orang Islam, ada orang Islam hentam Islam. Ada orang Islam yang sekat orang Islam. Ada orang Islam yang sekat orang Islam. Jangan bagi seborkan kebaikan. Dia sekat. Tuan-tuan, negara Kristian dia tak penjarakan padri dia. Biarlah padri nak sembang pun. Yahudi juga tak penjarakan rabai dia. Atau hakam dia. Padri dia jugalah. Tapi negara Islam penjarakan ulama Islam. Bukan setengah negara Islam, ulama'nya lebih ramai daripada penjenayah. Ulama' Islam, para pendakwah, ramai. Bagaimana berlaku di Saudi hari ni. Ramai, tak boleh kritik sikit masuk penjara. Mana ulama' mengikut. Semua sebahagian mereka keluar daripada Saudi. Jangan bercakap. Seperti di Mesir, ramai mana yang disebut oleh Amnesty ataupun bagian hak asasi manusia. Ramainya orang-orang Islam masuk dalam penjara. Disumbat. Tak setuju je, sumbat. Tuan-tuan negara kafir tak setuju dengan diri, tak sumbat. Lalu mereka kata demokrasi. Orang Islam tak boleh. Lain pada sikit nak sumbat. Maka ini watak munafik. Yang saya kata kalau orang-orang kafir, kalau mereka bercanggah, mereka tak akan berjaga bercanggah dia. Dia macam tu lah. Buat parti lawan. Tapi orang Islam, sebagai pemerintah bila bercanggah, siap. Nak masuk penjara. Nak sumbat penjara. Kalau ulama'nya pun nak tangkap sekali. Tak ada orang yang menghina orang alimnya lebih daripada yang berlaku pada sebahagian orang Islam yang munafik yang melakukannya.
Pernah satu ketika, waktu Izzuddin bin Abdul Salam ditangkap. Waktu itu Izzuddin tuan-tuan dia duduk dekat Syam, Syria. Sebelum dia berpindah ke Mesir. Oleh kerana di negara Syria berlaku perang, Syam. Berlaku perang perebutan takhta antara dua putera mahkota. Dan salah seorang daripada putera mahkota tersebut meminta pertolongan Perancis. Maka Izzuddin mengeluarkan fatwa haram meminta pertolongan orang kafir untuk lawan orang Islam. Kerana keinginan orang kafir memang nak bunuh orang Islam. Kalau orang Islam gaduh sama dia, selesai cara dia. Dia macam rumah tangga kita lah. Tak jangan panggil orang luar lah. Kena pula panggil orang luar bekas crush dia. Gitu. Artinya, faham tak faham? Jadi kalau dalam rumah tangga, biar dia settle sendirilah. Dia panggil memang musuh kita, musuh ketak kita. Memang dia nak hancurkan rumah tangga kita. Dan dalam Islam kalau bergaduh rumah tangga, cara orang paling baik dalam rumah tangga tu untuk selesaikan. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lantik seorang pendamai dari pihak lelaki, pendamai pihak perempuan. In yurida, kalau kedua-dua ini nak yang baik, yuwaffiqillahu bainahuma. In yurida islaha, yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua-dua ni sifat yang watak baik, Allah akan damaikan rumah tangga ni. Dia akan tak jadi gaduh. Dalam Islam, kalau kita bergaduh sama orang Islam, jangan masuk orang kafir sekali. Bukan keinginan sebagai orang kafir untuk membunuh orang Islam. Sebab itu ulama keluarkan fatwa, al-isti'ana bi ghairil muslimina 'alal muslimin la yajuz, haram. Minta tolong pada orang bukan Islam untuk lawan orang Islam, maka hukumnya haram. Khususnya dalam perang. Dalam perang. Dan ini dilakukan diulang kali oleh banyak pemimpin Islam. Waktu bergaduh sama dia, mesti jemput orang luar untuk bunuh orang Islam. Dan mereka dah tunggu lama peluang tu. Mereka dapat lesen besar. Lesen untuk membunuh. Izzuddin tak setuju. Dan dia berkhutbah. Tegur. Kerana nak kuasa sangat sampai buat macam tu. Akhirnya beliau ditangkap. Dan dikurung dalam satu kemah di tengah. Lalu seorang padri Kristian. Orang Kristian datang. Temu dengan pemimpin Islam yang tolong, yang sebagai membantu. Lalu tanya dia, siapa tu? Itulah dia Isa Abdul Salam. Ini ulama sekian-sekian. Dia kata, kalau orang ni ada pada negara kami, kami akan basuh kaki dia. Mari kami muliakan dia. Macam mana kamu boleh hina dia? Dia ulama, dia tegur. Tegur ulama. Tuan dia penyakit pemimpin, bila tak ditegur oleh ulama, siapa nak tegur kamu? Yang bawah kamu tu jilat je. Tinggal lagi ulama yang akan tegur. Bila tegur, terima. Tengok teguran tadi. Kau nak jadi baik lah. Maka Izzuddin kata pemimpin Kristian, kalau dia berada di sisi kami, yani kalau kami dalam masyarakat Kristian, kami dah basuh kaki dia, yani memuliakan dia. Kami akan basuh kaki dia. Kalau cara orang kafir dia nak muliakan seseorang, dia akan basuh kaki. Sama juga orang India pun nak muliakan kita, dia tolong basuh kaki kita. Kita tolong basuh tangan dia, tak pernah basuh kaki. Tolong basuh tangan. Tu silap ulang ustaz yang basuh tangan kita. Ni siap basuh kaki. Tanda nak memuliakan. Akhirnya Izzuddin larikan diri ke Mesir. Dan menetap di Mesir. Ini cerita bagaimana sifat watak orang yang memenjarakan ulama' tu kalangan orang Islam. Maka Allah zahirkan kiamat kelak siapa mereka ini. Yang kata kami bersama kamu kan dulu. Kami sama dulu. Kamu. Lalu kata ahli syurga, tarabbastum, kamu sama kami macam mana? Kamu tunggu kami kalah. Wartabtum, dan kamu ragu dengan kemenangan Islam. Kamu ragu. Tentang kita orang Islam wajib yakin Islam akan menang. Ini agama Allah. Islam akan menang. Wajib yakin bahawa agama dan syariat Allah akan tertegak satu hari nanti. Cepat atau lambat. Zaman kita atau zaman anak-anak kita. Wajib. Kerana bumi ini hak Allah. Wa annal arda lillah. Yurisuha man yasha'u min ibadih. Bumi ini milik Allah. Allah boleh beri siapa di kalangan hamba yang dikehendakinya. Allah akan beri. Allah sebut wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan bumi ini milik orang bertakwa. Allah dah sebut. Takkan kita tak percaya apa yang Allah sebut ni? Kesudahan bumi ini tuan-tuan akan dikuasai oleh orang bertakwa. Pemimpin bertakwa. Sebab itu Rasulullah sebut tentang turunnya Nabi Isa. Inilah dia calon orang bertakwa yang akan memimpin kita. Sebab itu Rasulullah sebut tentang munculnya Imam Mahdi. Inilah orang bertakwa yang akan memimpin umat Islam. Memang kesudahannya begitu. Kerana itu Rasulullah beritahu Dajjal akan dibunuh. Ya'juj dibunuh. Ini orang kafir paling kuat sekali. Siapa pun yang bersama ini akan dihancurkan. Maka kata ahli syurga lagi, wa gharratkumul amani.
Bahkan kamu terpedaya dengan janji-janji palsu syaitan. Yang kata tak apa, Tuhan ampunkan tanpa kamu bertaubat. Dia duk pemain Tuhan kan maha pengampun. Tapi dia tak taubat. Contoh kalau seorang buat salah dan bertaubat dan berkata Tuhan pengampun, betul. Walaupun dia mungkin ulang kali taubat, tak apa. Orang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita tak boleh kata orang ulang-ulang kali taubat tu main taubat, tak. Kerana kelemahan kita dalam menghadapi hawa nafsu tu berbeza-beza. Ada orang yang sekali taubat dia jadi baik. Ada orang masuk ni dah 10 kali taubat dah. Tapi diulang balik, tapi nak taubat lagi. Maka Allah tetap akan terima selagi mana nak taubat. Dia cerita orang tak nak taubat tapi kata Tuhan kan pengampun. Lalu mempermainkan, nanti kan neraka penuh aku masuklah syurga. Atau dia kata lah sekali masuk syurga kat aku. Ni dipanggil gharratkumul amani, berangan-angan. Berangan-angan tanpa rasa takut. Tanpa rasa bimbang. Tanpa melakukan mukaddimah taubatnya, yakni menyesal. Lalu kata Allah lagi, hatta jaa amrullah, sehingga datanglah kiamat yang berada sekarang, wa gharrakum billahil gharur, dan kamu ditipu dengan perasaan kamu sendiri. Angan-angan kamu sendiri yang rasa akan kekal di dunia, tak mati, tak ada kiamat. Tak percaya kiamat. Walau dia bersama orang Islam. Tapi dia tak kuat untuk percaya tentang kiamat. Dia lebih kuat percaya tentang adanya hidup di dunia ni. Oh ni bab dunia dia yakin. Orang cerita tentang saham naik itu jauh dia lebih yakin. Cerita tentang dunia akan jadi macam ni dia yakin. Cerita tentang dunia akan hancur dan berlaku kiamat ni tak yakin. Kan itu kesungguhan dia dalam perkara dunia bukan pada perkara akhirat. Kemudian kata Allah, "Falyaum," hari ini. So kata ini sambungan bicara ahli syurga kepada orang munafik. Rakan mereka dahulu yang didakwa rakan. "Falyaum," hari ini. La yu'khadhu minkum fidyah. Tidak berguna sebarang tebusan. Hari ini tak payah kamu nak tebus dengan apa-apa pun tak boleh. Tak boleh kamu nak bebaskan diri kamu. Wala minal ladzina kafaru. Dan tidak juga orang kafir terbebas hari ini. Kamu tak bebas wahai munafik, orang kafir juga tak bebas. Ma'wakumun nar. Tempat kamu semua ialah neraka. Hiya maulakum. Itulah dia pembantu kamu. Maksudnya itulah dia yang akan menyeksa kamu. Tak ada benda lain. Jangan harap tolong apa-apa. Yang kamu perlu tengok neraka sahaja. Wa bi'sal masir. Dan dia seburuk-buruk tempat kembali kamu. Ayat ni secara jelas menyebut bagaimana Allah akan menzahirkan watak-watak orang munafik pada hari kiamat kelak dengan terpadamnya cahaya mereka. Kalau selama ini kat dunia mereka boleh katalah, kami juga Islam. Kami pun nak masuk syurga. Ingat syurga mak bapak kamu punya. Kami pun nak masuk. Mereka cakap macam tu. Dia kita kata ni dosa. Apa dosa-dosa tu bapak kamu punya ke? Mereka cuba menafikan apa mereka buat tu dosa. Kalau mereka mengaku, saya Islam juga. Lalu mereka kita katakan kita tuan-tuan, bila sebut kita Islam, dia tak boleh satu dakwah mulut semata-mata. Kita ada panduan. Kita ada Al-Quran yang Allah jamin tak akan berubah sampai kiamat. Dan kita ada hadis Nabi yang bicaranya Rasulullah, Rasul kita. Yang ada dalam hati kita, kecintaannya wajib bagi kita. Baik, dengar Rasulullah kata. Yang kata haram benda ni siapa? Ketepikan melihat fulan bin fulan. Baik, kamu ada orang yang tahu, kamu ada orang pandai. Kita ada orang pandai, baik tengok. Ini Rasulullah beritahu. Cuba buang pandangan A dan B. Terus melihat Rasulullah kata apa dalam hal ni. Dalam hal arak, Rasulullah kata apa. Dalam hal riba, Rasulullah kata apa. Dalam hal judi, Rasulullah kata apa. Dan semua hal-hal yang haram. Yang kamu cuba justifikasikan dengan ekonomi lah, pelaburan lah, itulah, pelancong takut lah. Baik, apa kata Rasulullah? Ketepikan kata A dan B. Tengok Rasulullah kata apa tentang hal ini. Yang menyebut tentang kemurkaan Allah akan datang kepada tempat yang melakukan maksiat dan penderhakaan. Tapi kalau mereka tak percaya, mereka lebih percaya kalau ekonomi jatuh berbanding azab jatuh. Yakin mereka ekonomi boleh jatuh. Tapi azab jatuh mereka tak yakin. Ini tak buat maksiat, nanti kita tak senang. Mereka tak nampak nanti diazab oleh Allah. Maka ini keraguan yang disebut oleh Allah. Wartabtum. Kamu ragu-ragu. Kita orang beriman. Dalam bab cari harta kita takut ambil yang haram walau seposeng. Kita orang beriman. Takut dosa walau sekecil mana pun dosa takut. Takut penyebab masuk neraka. Kita orang beriman.
menolak segala perkara yang bertentangan dengan perintah Allah. Walaupun nafsu kita nak ke arah tu, tak boleh. Ini perintah Allah. Kalaupun kita tak boleh buat lagi, kita diam je lah, kita tak berani lawan. Ini perintah Allah, saya tak berani lawan. Siapa saya? Bumi mana yang nak, langit mana nak naungi saya, bumi mana yang sudi menumpangkan saya kalau saya melanggar perintah Allah pencipta bumi ini. Langit mana yang sudi nak tumpangkan saya ataupun nak teduhkan saya, bumi mana nak tumpangkan saya kalau saya buat maksiat. Ini langit dan bumi milik Allah. Tuan kita orang beriman malu. Kita sentiasa mencari ruang untuk taubat. Saya nak taubat, saya tahu ni salah. Tapi ada orang cuba justifikasikan. Dan dengan menisbahkannya juga pada Tuhan. Tak apa, Tuhan kan pengampun. Dengan mempermainkan pengampunan Allah tanpa ada rasa takut. Maka di sini memang kita tak boleh bezakan. Kita tak mampu bezakan. Melainkan dengan sifat-sifat. Tetapi akhirat kelak Allah lah pembezanya. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Allahu yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Inna Allah yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Allah lah pemutus sebenar. Perkataan yafsil, pemutus sebenar. Faisal. Pemutus sebenar. Kat sini, ni dakwa ni dakwa ni. Okey, akhirat kelak. Kita tunggu akhirat. Fantaziru inna ma'akum minal muntazir. Kita tunggu. Kami sama-sama tunggu. Siapa orang munafik sebenar? Yang jelas orang munafik dalam hatinya tak pernah yakin pada Islam. Tak yakin. Tak cintakan Islam. Bahkan ingin Islam tu jatuh. Yang disebut dalam Al-Quran tadi, watarabbastum. Kamu tunggu Islam jatuh. Ini gembira kalau Islam jatuh. Kalau tak dibuat undang-undang Islam, dia gembira. Ketika mana orang Islam sebenar sedih. Mana-mana hukum Allah bila tak terlaksana, kita sedih dan kita rasa ada tanggungjawab kita. Sekecil-kecil yang kita mampu buat supaya agama Allah tertegak atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.